Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tingkatan 1 bersama Cikgu Pija. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar tema yang kedua di bawah unit yang ketiga. Tajuk kamu ialah Sahabat Sejati. Pada hari ini kamu akan belajar aspek seni bahasa. Kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 17. Standard kandungan dan pembelajaran pada hari ini ialah standard kandungan, memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon pribadi. Standard pembelajaran, memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon pribadi dari aspek pengulangan kata dan singkatan kata dengan betul dan penuh penghayatan. Apakah yang akan kamu dapat di akhir pengajaran kita pada hari ini? Murid berjaya sekiranya murid dapat yang pertama, mengenal pasti aspek pengulangan kata dan singkatan kata. Kamu akan tahu apakah maksud pengulangan kata dan singkatan kata. Yang kedua ialah menyenaraikan jenis-jenis pengulangan kata. Yang ketiga ialah menyenaraikan pengulangan kata dan juga singkatan kata dalam sajak. Dan seterusnya ialah membina 3 rangkap sajak bertemakan sahabat. Sebelum kita ke topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan perkenalkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan Komsas. Komsas ialah akronim daripada komponen sastra. Komsas merujuk kepada komponen sastra yang berasal daripada perihal pembikinan cerita. Dalam pembikinan sesebuah cerita seperti cerpen, drama dan sebagainya, komponen sastra digunakan untuk menjadikan sesebuah cerita itu lebih menarik. Selain itu, Komsas juga merujuk kepada aspek tema, persoalan, watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Pada hari ini, kita akan fokus kepada gaya bahasa. Apakah yang dimaksudkan dengan gaya bahasa? Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Contohnya, terdapat pelbagai gaya bahasa dalam komponen sastra seperti metafora, hiperbola, sinkop, repetisi, simili dan sebagainya. Pada hari ini kita akan fokus kepada sinkop dan repetisi. Topik pembelajaran kita yang pertama pada hari ini ialah aspek pengulangan kata, iaitu repetisi. Pengulangan kata berlaku pada kata, ungkapan, baris atau rangkap yang diulang dalam sesebuah karya seperti sajak, pantun, seloka dan sebagainya. Seterusnya ialah jenis-jenis pengulangan kata. Terdapat 4 jenis pengulangan kata, iaitu yang pertama, repetisi. Apakah yang dimaksudkan dengan repetisi? Repetisi ialah pengulangan kata pada baris yang sama. Contoh, ayat kita menjadi kita. Okey, dalam ayat ni perkataan kita diulang sebanyak 2 kali. Okey, ayat yang kedua ialah muka mesti manis, mulut mesti ramah, hati mesti baik. Jadi, dalam ayat ini perkataan mesti diulang sebanyak 3 kali dalam baris yang sama. Jenis pengulangan kata yang kedua ialah anafora.
Anafora ialah pengulangan kata pada awal baris. Contohnya, jangan kau hirau, jangan kau endah. Jadi dalam ayat ini, dalam baris 1 dan baris 2, terdapat pengulangan kata jangan pada awal baris. Jenis pengulangan kata yang ketiga ialah epifora. Epifora ialah pengulangan kata pada akhir baris. Contoh, sahabat selamanya, mesra selamanya. Perkataan selamanya diulang pada akhir baris. Jenis pengulangan kata yang keempat ialah responsi, iaitu pengulangan kata di tengah baris. Contoh, mencipta rumah tempat berlindung baris yang pertama dan baris yang kedua, membina bilik tempat berteduh. Perkataan yang diulang ialah tempat. Topik pembelajaran kita yang kedua pada hari ini ialah aspek singkatan kata. Apakah yang dimaksudkan dengan singkatan kata? Iaitu singkatan perkataan yang terdapat dalam karya seperti tak, iaitu singkatan daripada perkataan tidak, nak, singkatan daripada perkataan hendak, mu, singkatan daripada perkataan kamu, dan juga ku, singkatan daripada perkataan aku, dan lain-lain lagi. Singkatan ku dan mu perlu dieja rapat dengan perkataan yang mengikutinya. Contohnya, kekasihku. Okey, kekasihku tu dieja rapat. Okey, gaya bahasa untuk singkatan kata ialah sinkop. Baiklah, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 17. Pada hari ini kita akan belajar gaya bahasa. Okey, contoh sajak dalam halaman buku teks muka surat 17. Okey, sajak sahabat. Okey, jom kita deklamasikan sajak ini bersama-sama. Okey, kamu dengar dulu cikgu deklamasikan. Jadi lepas ini kamu boleh ikutlah. Sahabat. Sahabat, insan yang mesra, insan yang mulia, ku sanjung budimu, ku junjung pekertimu, ku kenang jasamu, ku bahagia bersamamu. Sahabat, kau lindungiku, bebas daripada buli, bebas daripada jenayah, bebas daripada fitnah. Demi silaturahim, demi nusa bangsa, tidak leka kita, tidak lena kita, di buana sandiwara. Sahabat, kau obor cahaya sanubariku, setiamu membimbing rakan, penuh hemah berwawasan, telusuri denai kehidupan. Terima kasih, sahabatku. Di sini cikgu ada kongsikan satu contoh bagaimana cara untuk mendeklamasikan sajak dengan betul. Cikgu juga ada kongsikan video ini dalam grup Telegram kelas. Okey, kamu boleh cuba tiru untuk bersajak. Bahasa bermaruah, tidak berbilur, bahasa di lidah. Bahasa berbuah, tidak kering, bahasa diperah. Bahasa bersejarah, tidak luput, bahasa bertingkah. Bahasa berwasilah, tidak putus jambatan ukhuwah. Bahasa berbudi sudah, tidak lokek pada umat. Bahasa begitu indah, tidak habis berbahasa bermana.
Contoh gaya bahasa yang terdapat dalam sajak sahabat. Yang pertama, insan yang mesra, insan yang mulia. Gaya bahasanya ialah anafora, iaitu ulangan perkataan insan pada awal baris. Yang kedua ialah perkataan kau dan juga ku. Okey. Gaya bahasa untuk ini ialah sinkop, iaitu singkatan perkataan. Kau adalah singkatan perkataan daripada engkau dan juga ku adalah singkatan perkataan daripada ku. Baiklah, tugasan kamu pada hari ini ialah yang pertama, cikgu nak kamu kena pasti dan senaraikan pengulangan kata dan singkatan kata dalam sajak sahabat. Okey, contoh pengulangan kata ialah repetisi, responsi, anafora dan juga epifora. Jadi cikgu nak kamu senaraikan semua pengulangan kata dan singkatan kata yang terdapat dalam sajak sahabat. Okey, yang kedua ialah kamu perlu membina 3 rangkap sajak yang mengandungi singkatan kata iaitu sinkop. Tema sajak kamu ialah sahabat. Okey, kamu boleh rujuk contoh sajak sahabat dalam muka surat, dalam buku teks muka surat 17 ataupun kamu boleh cari maklumat mengenai sajak melalui internet. Okey, kamu perlu tulis dalam buku Komsas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jom kita renungkan kata-kata yang cikgu kongsikan ini. Sahabat yang setia bagai pewangi yang mengharumkan. Okey, ada satu pepatah yang menyebut kita perlulah bersahabat ataupun berkawan dengan penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli minyak wangi tersebut, tetapi bau wangi akan melekat pada badan kita. Namun apabila kita berkawan dengan pembakar tukang besi, walaupun kita tidak membakarnya, bahang panas tetap kita rasa ataupun bau asap yang busuk tetap akan melekat pada badan kita. Sahabat sejati menjadi pendorong impian, sahabat berhati mulia membawa kita ke jalan Allah. Oleh itu, kita perlulah bijak dalam memilih sahabat yang baik supaya dapat membimbing kita ataupun menunjukkan kita ke jalan yang lebih baik. Sekiranya ada soalan, kamu boleh kemukakan dalam grup Telegram atau kamu boleh WhatsApp personal cikgu. Baiklah, terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye.